akan najis. Akan satu turun di bawah sikit. An-najasah itu lawe bagi taharah. Najis dia guna taharah. Dan iaitu dua bagai. Najis itu dua. Najasah hakikiyah ataupun ainiyah. Dan iaitu najasah hakikiyah. Dia tidak sewaktu yang luwakti yang menegahkan daripada sah solat seperti darah, air kecing. Dan iaitu tidak suci ia dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan. Itu dia tak suci. Air kecing ni basuh banyak nak tak suci. Kita nak basuh darah proses jadi air putih tak suci. Nampak dah? Yang boleh kita basuh ni mutanajis. Najis tak boleh basuh. Nampak? Bekas dia tak apa, bekas. Tapi kalau zat dia tu najis, basuh setara mana pun dia tak suci. Basuh air kecing tak nak basuh. Basuh bekas air kecing. Tak apa. Faham tak dah? Dia nak basuh tak boleh tu, najis tu. Kedua, najasah hukmiyah ataupun maknawiyah. Iaitu perkara yang basuh i'tibari yang berdiri ia dengan anggota. Dan menegah pada sah solat juga. Itu segala perkara yang membatal wuduk dan mujibat bagi mandi. Artinya panggil hukmiyah. Dan suci najazah hukmiyah ini dengan berwuduk ataupun dengan mandi. Tapi kalau tengok najis hukmiyah tu dia suku bahas pula tu. Najis air kecing, hak kering tak ada rasa. Tu hukmiyah dia panggil tu. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan. Najis ia khabar tu, segala tu mubtada. Benda cair hak tubik daripada kubur dan dubuh hukum najis, melainkannya mandi anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi dan barang yang beranak daripada keduanya. Sebab tu telur binatang yang ibu tak boleh kita makan, telur boleh makan selama tidak racun. Telur kura, telur penyung boleh kita makan. Tapi kalau telur ular racun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia racun. Bukan bak najis ni, bak racun. Sebab telur tu dia jadi daripada air mani. Ataupun salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Dengan binatang yang suci. Akar dua bawah sikit. Air mani ialah air yang keluar ketika syahwah lazat yang bertolak-tolak, ketika jimuk dan umpama. Itu air mani. Adapun air mani lain pada anak Adam maka iaitu najis si ulama Hanafi dan Maliki, suci si ulama Hanabilah. Jika ada je binatang yang dimakankan daging. Anak Hambali kata kalau binatang kita makan daging suci air mani. Dan pendapat yang asal si ulama kita Syafi'i, suci air mandi lain daripada anjing, babi dan porok. Salah satu kedua. Sebuah atas lah. Adapun air mandi anak Adam itu, maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Maliki adalah najis, wajib dibasuh kah? Tu hak bukan kita tu. Mereka ulama Hanafi berkata wajib membasuh yang basahnya juga. Hak kering tak nak basuh. Maka apabila kering atas kain memadai padanya oleh menggosokkan. Menggosok tu mana kita kutih. Kutih soyak. Kau dah tu ya. Ulama Maliki pula mereka itlak hukum dengan najis mandi itu. Mana mutlakon tu mana itlak. Kalau kira makna binatang makan tak kira. Walaupun daripada binatang yang harus dimakan daging, najis betul lah. Tu Maliki. Sebagai ambil tahu sikit sebanyak mazhab orang lain lah. Kerana istighzar mana lewati, dan istihalah mana berubah daripada pasak kepada pasak. Dan kerana asal itu darah, air mandi itu asal dia darah tu. Turun bawah tengok mazhab kita. Berkata ulama Syafi'iyah di atasnya azhar, dan ulama Hanabilah air mani itu suci ia dan disunat membasuhkannya ataupun menggosokkan dia. Tu hak ala mazhab kita lah. Ambil satu dalil sebagai mazhab kita ni. Dalil mereka ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha.
kuntu afruku almaniya ila akhirih, adalah aku menggosok air mani, mana mengkutih air mani dari kain Rasulullah. Kemudian pergi ia, maka beliau bersolat padanya. Di situ dalil mengatakan air mandi tak najis. Kalau najis, dia tidak kutih tu baik, kena basuh lah. Habis kata. Hukum bijian mutanajis dan umpama. Dan keluar dengan yang cair, tiap-tiap yang kerah dan ulat seperti bijian-bijian. Jika ditanamkan dia, nescaya tumbuh, tidak najis, hanya mutanajis jua, suci dengan dibasuhkan dia. Apa kata sini? Bagai hak tubik daripada kubur dan dubu ni, kalau hak cair, semua najis. Satu je air mani. Apa dah? Hak lain semua najis. Bagai hak tubik daripada kubur dan dubu kalau kerah. Kita misal butir. Butir tu butir cebedak, butir naka ke apa yang kita telai tu tak. Tubik kau punggung, kita tubik kau zakar ke tu butir besar dah batu. Tubik kau punggung, kau begak. Bila butir tu tubik, tengok butir ni masih molek ke tak molek. Maksud molek ni kalau kita tanam tumbuh. Maka butir sana hukumnya bukan najis, mutanajis. Makna kalau kita basuh, rebus boleh pakai. Orang tu dah kira butir tu, masalah hari ni masalah butir. Butir tu butir kopi Musir. Itu jadi masalah gini. Kopi Musir. Tak. Adakah boleh kita makan ke tak boleh makan? Kalau butir tu kerah, bila Musir tu berak, maka kita pergi basuh, cuci dan kita kisau jadi kopi, hukum halal kita makan. Karena butir kerah ni kalau kita tanam tumbuh semula. Tapi kalau butir yang tubik, biji yang tubik sana itu agak kata nak bahu dah. Tanam pun tak jadi dah. Maka tu hukum najis. Untuk situ hukum dia. Masalah kopi Musir, kopi hak ada sahur kata sedap tu. Makan kopi hak lain, kopi Arnak Belanda lah. Dok ada kopi Musir dah. Makan hak itu lah. Tapi hukum lagu tu lah. Tu hukum. Jika butir tumbuh tak tumbuh situ. Bawah tu kita nak ibarat sedap tu lebih kurang atas lebih kurang atas. Dan keluar dengan bagai yang keluar daripada dua jalan, yang keluar tu fa'il tu, yang keluar daripada segala lubang hak lain. Maka iaitu suci sekaliannya. Tubik kat telinga, suci tu. Tubik kat mulut, tak apa. Talih kubur dan dubu. Malaikat mutah, tapi mutah dalih ni. Dan air yang keluar daripada mulut orang tidur, kita dak panggil air basi. Najis tu. Mutah najis, air basi najis. Yang keluar daripada maidah, mari dalam kisah makan ni, daripada kapok ahan kita hot dalam. Diketahuikan dia dengan busuk bau dan kuning warna. Maka itu najis, itu najisnya. Najis je. Mutah ni dia kira hak mari dalam, kalau mutah lekat di tekak ni tak apa lagi tu. Aduk kelekat ke tekak mutah tubik tak apa. Aku satu kita taklid bawah sikit mutah. Mutah iaitu bagai yang keluar ia daripada makan ni atau minuman, kemudian daripada masuk ke dalam rongga sampai ia kepada maidah atau mutah. Adapun kalau kita telai tak sampai dalam perut, jeluak tubik tu bukan mutah. Mutah ni sudah sampai dalam, keluar semula. Jadi syarat mutah ni kena wisapa di maidah dulu, baru dikatakan mutah. Dan jikalau belum lagi tetap dalam maidah, dia masuk pak sekejap, lepas tubik selalu. Dan belum berubah sekalipun, mutah dia panggil. Kata fuqaha kita Syafi'i, mutah itu najis sekalipun tidak berubah sekira sampai kepada maidah. Walau air dan kembali ya ketika itu dengan tidak berubah. Jadi pendek katanya kalau tak sampai di maidah tak apa, tak najis lagi. Apa kalau tu berubah sikit. Kata mereka lagi, jika dibalakan seorang dengan mutah. Ada ni. Mutah sok mau makan sikit mutah
Tak, telah air sikit mutah, makna dia tu sebagai orang tak sepa amal tu, orang yang dibalakan mutah. Dimaafkan daripadanya pada kain dan badan. Tak apa untuk dia. Untuk dia ya. Dan jika banyak sekalipun seperti darah bararis. Bararis itu mana gutu. Gutu anjing. Dan murad dengan ibtilak itu banyak adanya sekiranya sedikit boleh sunyi daripadanya. Atau mana bala. Hak balik kata nak sunyi daripada mutah tu tak ada. Buat 3 minit mutah, setengah jam mutah semua. Turun bawah sikit, muka di sana. Adapun aliyo basi. Kita panggil liyo basi, nama nak panggil liyo gapo lagi. Bagai basi dia busuk. Ataupun aliyo orang tidur itu, maka kata Syekh Daud dalam kitab Buriyah, mas'alatun. Ini kita ambil ibarat Syekh Daud ni, mari kita sini sebagai marajik. Aliyo yang keluar daripada mulut orang tidur, jika dia yakin daripada maidah seperti kuning lagi busuk, maka iaitu najis, seperti hukum balgam yang keluar daripadanya. Balgam tu rohak. Kalau mari dalam tu najis. Dan jika tak yakin dia daripada maidah, mari luar bukan dalam dah, ataupun desak pada yang demikian, maka dihukumkan suci. Tak apa, dia basi dah. Pendek kata mari dalam kan mari luar dia basi. Tetapi dimaafkan yang najis daripada orang kena bala dengan dia. Barang yang kena kain ataupun badan, dan jikalau banyak sekalipun. Itu masalah hak mubtalan tu, orang yang dibala atau maaf. Naik ke atas. Dan darah, dan nanoh, dan dano, dan air kume. Air kume tu air jenis gudi-gudi kata tu lah. Yang berubah bau. Najis belaka tu, najis belaka tu. Dan laban binatang yang tidak dimakan. Susu ke apa? Susu kucing, najis tu. Abang kucing tu tak akal dia. Susu arnab, tak apa. Dia suci tu. Hal tu tak apa. Akal satu turun bawah, ni muka ni. Muka 2 ni 3. Adapun laban bagi binatang, laban itu susu lah, susu. Adapun susu bagi binatang yang dimakan daging dan laban anak ade, laban orang ni, maka suci keduanya. Dalil bagi yang pertama itu, ni hak binatang yang dimakan, ialah firman Allah Ta'ala. Ambil maksud dia, sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, binatang na'am, lembu, kambing, kuba itulah, kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar, yakni yang membuktikan kekuasaan Allah tentang bagaimana benar-benar yang dimakankan oleh binatang ternak itu bertukar menjadi darah, dan dari darah itulah lahirnya susu yang sedap rasanya. Dan banyak faedah serta khasiat untuk diminum oleh manusia. Itu boleh kita mengambil pengajaran situ. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit daripada dalam perut, yang lahir daripada antara hapah makanan dengan darah. Berarti hapah habis zat dah tu hapah dia panggil. Iaitu susu yang bersih yang mudah diminum, lagi sedap rasa bagi orang yang meminum. Dalil yang kedua, masalah susu anak ada suci. Firman Allah, walaqad karramna bani adama, sanya kami melihara anak Adam. Dan tak layak dengan memelihara anak Adam itu bahawa adalah asal kejadian itu najis. Bila melihara tak najis lah. Dan tidak farak antara jantan dan betina. Susu dah. Susu ke jantan tak najis ke? Adakah? Oh, mana tak ada. Pecek tubik susu. Jadi mak tak letih belanak lah, tak laki belanak. Tak najis. Walaupun yang kecil yang belum sampai umur 9 tahun, dan jika anak dara sekalipun. Tapi biasa adat ni kalau anak dara tak tubik susu. Orang kalau berlaki baru-baru pun tak tubik susu. Susu ni dia mari tu masa perut nak bersalin. 8 bulan, 9 bulan, mak sebelah ataupun 9 bulan bersalin, mak ada susu dah.
Satu hikmah tu buat. Belum tu tak ada lagi. Kalau nak dagang pendek kata kalau pecek tu biar air saja. Tak ada susu. Tapi takdir kalau ada tak najis. Daya hidup, daya mati. Akan tetapi ini nisbah bagi anak Adam. Adapun bagi diambil daripada ambing susu bangkai. Berarti ambing, sare kopek dia. Hak bangkai dah. Maka iaitu najis dengan ittifaq ulama. Maka disyarat pada bersihnya susu binatang makul itu bahawa bercerai pada ibu ketika hidup ataupun kemudian pada sudah disembelihkan. Habis. Dan arak najis tu. Dan nabi ini kita panggil tu wak asal. Bukan tu wak baru-baru tu. Asal nabi tu mana perah tu wak. Perah daripada buah inak. Mak kita panggil tu wak asal lah. Istilah tu wak mak kita daripada buah tah. Asal nabi ni buah anggur, hak dia taruh lama ada masa. Mabuk lah. Dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan. Benar cair bila minum hilang akal. Khabar. Najis ainnya. Najis. Cuba perhati di tarikh yang disebut oleh pengarang. Tiap-tiap benda cair yang menghilangkan akal hukum najis. Yang panggil tarikh tu kalau mengikut segi kaedah tidak jamek tu. Faham tidak jamek. Sebabnya benda yang menghilangkan akal tak najis belana. Cuba kita perah terbakar boleh bersalngi tengok. Perah terbakar boleh gelas minum. Mabuk tak? Mabuk. Adakah air terbakar tu najis? Dah. Sabah tu takrif tiap-tiap yang cair yang memabukkan najis air pada air terbakar tak najis. Apa dah? Hati panggil kalau mengikut takrif tu ghairu jami' tidak merakumi, tidak meliputi dia panggil. Segi takrif dia. Mana kita nak kata air terbakar tu najis masa dia takrif ni tak asal suku. Bersalah yang beku seperti buah kecubung dan umpama. Katakanlah ganyo. Ganyo tak najis. Najis tak najis. Harai syak tu suku. Suku tu bak lain. Supaya air ketong lah. Najis kah? Tak. Pikul semaya tak apa. Tapi segi minum suku. Tidak najis. Kita bahas bak najis bukan bak harai. Bukan bak minum yang harai dak sini. Bak najis. Habis kata. Dan segala bangkai binatang najis kelianya malaikat bangkai manusia. Ayat tadilah walaqad karramna bani Adam tu di antaranya ayat kata orang tak najis. Tentu ke bawahlah. Dan seperti anak Adam itu jin dan malaikat. Bina di atas pendapat sahih mengatakan tiap-tiap pada kedua itu ajsam yang ada baginya maitah. Dulu kita sebut dah ni pada muka surat berapa sebut dah tadi. Kita sebut dah ada bab. Awal-awal dulu tu sebut dah. Bangkai tu. Dan ikan dan belalai tak najis tu. Bangkai ikan, bangkai belalai boleh dimakan. Ada masalah pola tu. Kalau ikan besar tak apa. Kalau belalai tu besar tak apa. Tak kena sembelih, papuh boleh makan. Disebut dalam kitab fiqh Islami. Para fuqaha berittifaq di atas sucinya bangkai ikan dan belalang. Dan di atas sucinya juga maitah anak Adam. Walaupun kafir. Orang kafir suci. Malaikat ulama Hanafi mereka berkata dengan najisnya kafir. Ulama Hanafi kata orang kafir tubuh dia najis kena apa? Jumhur kata tak. Dalil menunjuk atas suci bangkai ikan dan belalai ialah hadis yang selalu kita dengar. Hadis Abdullah ibn Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Uhillat dana maitatani ila akhirih." Dihalal bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu ialah ikan dan belalai, dan dua darah itu ialah hati dan limpo. Limpo tu kakah dalai lah. Limpo dengan hati jatuh kakah dalai tu boleh. Tak. Tak najis. Padahal darah tu darah. Dan anjing najis. Ini muzahak kita ni. Muzahak demo hal lain. Dan babi najis keduanya. Dan bagai beranak daripada keduanya. Ataupun daripada salah satu daripada keduanya. Dengan binatang yang suci. Tengok akar dua dulu.
Kata ulama kita Syafi'iyah, anjing dan babi dan yang terjadi daripada keduanya dan peluhnya itu najis dan wajib dibasuhkan bagai yang ternajis daripadanya itu 7 kali. Ini kena basuh 7 kali dengan air tanah lah. Salah satunya dengan air tanah. Karena hadis Abi Hurairah daripada Rasulullah bersabda, bersih bijana seorang kamu itu apabila menjilat padanya oleh anjing, bahawa membasuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Jadi nak tak le awal, le akhir, di tengah, ikutlah. Yang penting 1 kali air yang campur tanah. Campur seluk tak apa juga. Dan kerana bahawa apabila sabit najis mulutnya dengan nas hadis tersebut, bila jilat najis dan mulut itu sebersih-bersih anggota, anjing ni cuci mulut dia jilat semua. Dia tak sebagai lain. Kerana banyak menjilat padanya, maka yang baki tubuhnya itu lebih aula dengan najis. Mulut pun najis dah, hak lain tak ada kena kecil dah. Kalau babi itu padai dah, kita nampak kotor sangat. Anjing itu cuci zuhir, tapi hukum najis. Situ. Kita tengok di sana sikit. Muka 208. Hukum peranakan di antara manusia dan anjing ataupun babi. Kacuh di antara orang dan binatang mulazah lagu mana. Kata Syekh Daud Fatani, sebagai marajik je kita ambil kitab ulama kita. Hasil yang muktamad apabila beranak antara manusia dan anjing ataupun babi, sama ada manusia itu laki-laki ataupun perempuan, maka jika ada anak itu atas lain pada rupa manusia, maka iaitu najis ain ni dengan ittifaq. Orang beramak dengan anjing, anak tubik jadi anjing, najis ittifaq. Nampak tak lah? Dan jika ada atas rupa manusia, orang beramak dengan anjing, anak tubik jadi orang, maka pada Syekh Ramli suci ain dan diberikan hukum manusia pada sucinya. Dan ibadatnya itu hingga sah dibuat pada semaya dah ketebah. Tak apa. Itu Syekh Ramli. Tetapi tidak pada wilayah. Pada bak wilayah ni tak boleh bak wali. Dan tidak jadi wasi dan wali bagi anak yatim. Dia tak boleh. Dan tertegah pula daripada kisah dan kawat, dan tidak sah berkahwin dengan manusia. Itu tak boleh. Dan mewatikan saya, dan tidak harus makan sembelih, dan tidak dibasuh bagi bapak, dan tak dapat mengambil pesaka anak sana, anak hanya rupa orang tu, dan tidak dipesakakan dia mati pun akan pesaka tali orang lain tu. Dan tak jadi najis jika bersentuh dengan dia dengan basah keduanya ataupun salah seorang kedua daripadanya, dah harus masuk dalam masjid. Itu Syekh Ramli. Tetapi sah yang nikahnya saya, kerana adalah demikian itu jalan milik, bukan jalan wilayah. Sabak hamba tu bukan wilayah, milik. Ini masalah yang ittifaq antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dan yang khilafnya pada najisnya dan ketiadaan najis. Kata Syekh Ramli suci ain, kata Syekh Ibn Hajar najis. Ni masalah orang pergi beramak dengan ni, anak tu jadi orang. Syekh Ramli kata suci, Ibn Hajar kata najis. Kalau jadi tak jangan saling aja. Mau sambut 7 kali air tanah pula situ. Apa dah? Itu Syekh Ibn Hajar. Tetapi dimaafkan daripadanya. Dan atas kata Syekh Ramli, jikalau mati ia dimandikan dia dan disemayakan dia. Syekh Ramli tak. Dan atas kata Syekh Ibn Hajar, sukarlah memandikan dia. Pasal ya, payah kita nak mandi. Pasal apa? Pasal najis. Dia mati nak mandi dan najis. Maka ditandai dengan tidak mandi dan semaya. Tuduk khilaf dua Syekh lah. Maka atas orang mengatakan suci itu adalah kaedah pada golik juga, bukan kuliah. Itu kita tengok lagi kitab adalah Buya Hak Syadaq tu lah. Habis kata. Di sana. Dan tidak dimaafkan daripada segala ain najis, melainkan sedikit daripada darah. Kalau sikit tak apa, banyak tak boleh. Dan nanah
dan dano. Kalau sikit tak apa. Dan darah bararis dan tahi lalak dan bangkai yang tidak baginya darah yang mengalir apabila gugur ia pada sewaktu yang cair ataupun air yang sedikit. Maknanya termasuk di bawah kata sedikit, dimaafkan. Yang satu, darah itu jika binatang yang tidak mengalir darah, seperti pijak, kena ada pijak. Nak ayat tak payah tu pijak ni benar kata-kata kita. Pirah suku, pirah lautai pijak tak lembat. Gutu apa mana. Jadi kalau sekadar kata darah dalam benda kecil-kecil tu, dimaafkan sedikit daripadanya pada pakaian, badan, kerana kesukaran memeliharakannya. Akan tetapi jika binatang mengalir darah selain pada anjing dan babi, maka padanya 3 pendapat. Satu, dimaafkan sedikit, iaitu pendapat Imam Syafi'i dari kitab 2, tidak dimaafkan sedikit dan banyak, tak boleh belaka. 3, dimaafkan dah kurang dari tapak tangan. Kalau tapak tangan besar dah, halus sikit. Tidak dimaafkan yang lebih daripada. Habis kata. Kedua, yakni dimaafkan sedikit daripada nanoh, air dano, air kume darah bisu, hukum darah ataupun nanoh yang keluar dari jerawat, seperti hukum darah gutu anjing, dengan ittifaq para ulama, dimaafkan sedikit tanpa khilaf para ulama. Dan pada banyak 2 wajah. Yang paling asah dimaafkan juga. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berkata, darah yang keluar daripada bisu, luka dan tempat berpetik dan tempat berbekam, tidak darah yang keluar daripada jerawat, maka padanya 2 pendapat. Seperti darah gutu anjing dan jerawat, dimaafkan sedikit. Yang kedua, seperti darah ajnabi. Adapun air luka, kita panggil air bayi. Air bayi, air luka. Jika berubah bau, maka najis. Jika tidak berubah, maka suci. Di sana. Dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia tersebut dalam kitab panjang-panjang. Banyak lagi lah pembahasan kitab panjang-panjang. Nota kaki tu comel-comel. Nanti kita baca insya-Allah kagelah tu. Panjang sangat. Nanti kita baca. Masalah penting-penting tu. Hak bawah tu dalam 10 muka surat lah. Setakat tu dululah. Qaluhu dan tinggal lagi pada perkara dimaafkan dia tersebut kitab panjang-panjang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fathul arifina wa qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.